Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kajian saya berkaitan dengan gaya kepimpinan dan kepuasan kerja di kalangan guru sepanjang mengendalikan pembelajaran atas talian akibat pandemik COVID-19 di Malaysia. Okey, ini merupakan tajuk kajian saya bersama dengan penulis bersama. Okay. Berdasarkan kajian ini, saya terangkan berkaitan dengan ekstrak kajian. Kajian ini bertujuan untuk melihat pandangan guru terhadap gaya kepimpinan yang diamalkan dan tahap kepuasan kerja di kalangan guru ketika mengendalikan pengajaran dan pembelajaran atas talian semasa pandemik COVID-19. Responden meliputi 102 orang guru di Pulau Pinang yang dipilih menggunakan teknik persimpulan rawat mudah yang terdiri daripada responden. Data dikumpul melalui kaedah kuantitatif melalui borang soal selidik berdasarkan 5 skala Likert. Hasil dapatan kajian dianalisis menggunakan statistik deskriptif yang terdiri daripada nilai min dan CCM piawai. Okay, dapatan kajian menunjukkan bahawa di antara ketiga-tiga gaya kepimpinan yang diamalkan, responden memberi maklum last iaitu gaya kepimpinan transformasional berada pada tahap tinggi dengan nilai min sebanyak 4.08 diikuti gaya kepimpinan laissez-faire dengan nilai min 3.71, manakala gaya kepimpinan transaksional berada pada tahap yang sedikit kurang daripada gaya kepimpinan transformasional dan laissez-faire. Dapatan juga menunjukkan bahawa kepuasan kerja berada pada tahap tinggi dengan nilai min 4.04. Dapatan kajian ini diharapkan dapat dijadikan panduan kepada pihak pentadbir, guru dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, saya teruskan dengan pengenalan daripada kajian saya. Okay. Kajian tinjauan dijalankan terhadap cabaran guru ketika melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran daripada rumah iaitu PDPR atau Home Based Learning HBL menyatakan sebanyak 80% guru melaporkan masalah seperti kebolehcapaian internet, alat bahan bantu mengajar seperti komputer, telefon pintar, komputer riba, ruang pembelajaran murid, sokongan daripada ibu bapa dan keprihatinan kepimpinan sekolah yang diperoleh melalui bernama 2020. Keprihatinan kepimpinan ini dilihat menjadi antara salah satu cabaran di kalangan guru dan hal ini perlu diteliti di peringkat kepimpinan. Okay. Diakui bahawa pemimpin tertinggi di peringkat sekolah diberi tanggungjawab bagi menyokong dan memastikan kejayaan dasar pendidikan kebangsaan di peringkat sekolah. Ini bermakna kepimpinan yang berkualiti tinggi sangat diperlukan dalam mengurus dan mentadbir sekolah menurut Liu Xingyuan and akan 2021. Okay, lebih-lebih lagi ketika era pandemik COVID-19 ini, cabaran yang besar bagi peringkat kepimpinan yang tinggi mengendalikan pekerja-pekerja di peringkat bawahan. Seterusnya berdasarkan objektif kajian. Dalam kajian ini secara khususnya, objektif kajian adalah untuk mengkaji perspektif guru-guru terhadap gaya kepimpinan yang diamalkan di kalangan pengurusan tertinggi sekolah di sekitar Pulau Pinang dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran atas talian. Dan objektif yang kedua adalah untuk mengkaji tahap kepuasan kerja di kalangan guru-guru sekolah di sekitar Pulau Pinang dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran atas talian. Okey, berdasarkan kajian ini terdapat beberapa kepentingan. Okey, yang pertama dapat membantu pihak pengurusan mengenal pasti gaya kepimpinan yang diperlukan dalam sesebuah organisasi. Hal ini secara langsung dapat membantu pihak pengurusan sekolah bagi memperkemas dan mempertingkatkan kualiti kepimpinan ketika berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dan kepentingan yang kedua adalah pihak pengurusan dapat mengetahui tahap kepuasan kerja di kalangan guru-guru sekolah ketika guru perlu berhadapan dengan proses pengajaran dan pembelajaran atas talian. Kepuasan kerja penting bagi memastikan seseorang bekerja kerana akan membawa kepada kelancaran proses pengurusan dan pentadbiran sekolah. Okay.
Dan seterusnya, kepentingan yang ketiga dapat mendedahkan amalan kepimpinan yang terbaik. Okey, di peringkat maksudnya dapat mendedahkan amalan kepimpinan yang terbaik, okey, di peringkat tertinggi sekolah, terutamanya di kalangan pengetua dan guru besar. Okey, seterusnya. Okay, saya teruskan dengan kajian literatur. Itu berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran atas talian. Okay, menurut Ahmad Zaki 2014, atas talian merujuk kepada suatu aktiviti yang terdiri daripada sambungan kepada suatu sistem dari alatan teknologi tertentu seperti komputer dan internet. Manakala Muhammad Rohiman, Rohizani dan Azlina 2021 menyatakan pengajaran dan pembelajaran atas talian merupakan satu PDP secara maya melalui capaian internet untuk membentuk satu komunikasi antara guru dan murid tanpa pelibatan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Kajian yang dilakukan oleh Bani Hidayat 2020 mendapati bahawa platform utama yang digunakan oleh warga pendidik kepada pelajar antaranya seperti WhatsApp, Google Classroom, Telegram dan turut disokong oleh aplikasi media sosial lain. Antara cabaran lain yang dilaporkan daripada pendidik di kalangan pendidik antaranya ialah pendidik kurang mahir mengendalikan pengajaran atas talian, suka mewujudkan komunikasi dua hala dengan pelajar dan kurang sokongan pembelajaran daripada ibu bapa dan penjaga yang mendorong ketidakhadiran pelajar, iaitu kita boleh daripada Bai Zura dan Rakan 2020. Okey. Seterusnya, kajian literatur berdasarkan pendekatan kepimpinan. Kepimpinan didefinisikan sebagai proses interaksi sosial antara pemimpin dan kaki tangan di mana pemimpin akan mempengaruhi kaki tangan untuk mencapai matlamat. Menurut Muhammad Sabir dan Rakan menurut Muhammad Sabir 2018 dan Chandra bersama Rakan 2016, manakala gaya kepimpinan merupakan elemen penting yang dapat menyokong organisasi untuk berjaya kerana turut memberi impak kepada prestasi pekerja menghadapi ketidaktentuan dan persekitaran yang sentiasa berubah ekoran pandemik COVID-19 ini. Pemimpin perlu menyusun merangka strategi yang terbaik bagi mencapai hasil yang memberi impak positif kepada pekerja. Okey, kita akan kaji tiga gaya kepimpinan di sini, iaitu kepimpinan transformasi, kepimpinan transaksi dan juga kepimpinan laissez-faire. Okay, kepimpinan transformasi merupakan kemahiran seseorang pemimpin dalam membuat perubahan ke atas organisasi dan juga dapat mengubah sikap, gaya pemikiran dan tingkah laku di kalangan guru-guru sekolah. Kepimpinan transformasi yang berlandaskan kepada dorongan, pujian, pengakuan, kepercayaan, dedikasi pemimpin akan mewujudkan prasarana yang dapat meningkatkan motivasi kepada pekerja ataupun pengikutnya. Manakala kepimpinan transaksi merupakan suatu kepimpinan yang dapat dirumuskan sebagai perjanjian atau pertukaran, pekerja yang diberi ganjaran seperti gaji, bonus, pengiktirafan, kenaikan pangkat atau bentuk ganjaran lain yang diinginkan sebagai pertukaran melalui prestasi yang telah dicapai, melalui ganjaran yang ditawarkan sekaligus dapat memotivasikan pekerja. Dan yang terakhir, berdasarkan kepimpinan laissez-faire, iaitu merupakan kepimpinan yang lebih mengutamakan orientasi hubungan berbanding result oriented. Okay, gaya kepimpinan ini lebih banyak memberi penekanan kepada keputusan secara berkumpulan. Okay, pemimpin dilihat menyerahkan segala keputusan kepada pekerja bawahannya. Okay, ciri kepimpinan ini dia lebih kepada memberi kebebasan yang mutlak kepada pekerja. Okey, lebih tanpa segala keputusan boleh dibuat oleh pekerja tanpa sebarang campur tangan daripada pemimpin tersebut. Okey.
Seterusnya saya teruskan dengan kajian literatur berkaitan dengan kepuasan kerja. Okey, kepuasan kerja menurut Malik 2013 merujuk kepada segala perasaan pekerja yang merangkumi segala aspek pekerjaan yang dilaksanakan. Dalam hal ini, individu yang berusaha bagi mencapai tahap kepuasan memerlukan dorongan yang tinggi ketika bekerja secara berkumpulan bagi membentuk jiwa dan akhlak di kalangan setiap ahli dalam kumpulan menurut Nur Hanan 2015. Antara ciri-ciri pekerja yang mempunyai tahap kepuasan tinggi antaranya ialah pekerja tidak bosan melakukan kerja yang diberi, memiliki motivasi yang tinggi, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kerja, seorang yang rajin dan berterusan bagi meningkatkan prestasi kerja menurut Nurul Ain 2018. Kajian yang dilakukan oleh Ahmad et al. 2003 berkaitan kepuasan kerja di kalangan guru melaporkan bahawa golongan guru wanita sangat berpuas hati apabila dibandingkan dengan guru lelaki, manakala dalam kajian yang dilakukan oleh Muhammad Khairi dan Binti Salwana 2020 menunjukkan tahap kepuasan kerja guru adalah pada tahap tinggi dengan nilai 4.06. Okey. Berkaitan dengan metodologi kajian, kajian ini merupakan kajian tinjauan yang dilakukan melalui soal selidik dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengedarkan borang soal selidik kepada guru-guru yang bertugas di sekitar sekolah Pulau Pinang. Instrumen yang digunakan untuk mengukur semua pemilih ubah kajian ini terdiri daripada multi-factor leadership questionnaire dan spectre job satisfaction survey. Soal selidik menggunakan pakai skala Likert, sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. Soal selidik mengandungi 5 bahagian. Bahagian A berkaitan pandangan guru terhadap gaya kepimpinan transformasional dengan nilai alfa 0.94, manakala bahagian B berkaitan pandangan guru terhadap gaya kepimpinan transaksional nilai alfa 0.82, manakala bahagian C berkaitan pandangan guru terhadap gaya kepimpinan laissez-faire nilai alfa sebanyak 0.95, manakala bahagian D mengandungi soal selidik berkaitan tahap kepuasan kerja nilai alfa 0.85. Analisis statistik yang menggunakan SPSS version 16 di sini. Okey, seterusnya ini merupakan dapatan kajian yang diperolehi melalui kajian ini. Okey, ini merupakan demografi responden. Demografi responden terdiri daripada umur, bangsa, tahap pendidikan, status perkahwinan dan tempoh perkhidmatan responden. Daripada 100 orang responden yang terlibat, sebahagian besar responden terdiri daripada responden yang berumur 40 tahun ke atas iaitu seramai 76 orang dan diikuti responden berumur daripada lingkungan 30 hingga 39 tahun. Terdapat 3 kategori bangsa di sini iaitu bangsa Melayu, Cina dan India. Majoriti responden terdiri daripada bangsa Melayu sebanyak 92 orang, diikuti bangsa Cina sebanyak 8 orang dan bangsa India sebanyak 2 orang. Berdasarkan jadual demografi responden ini, terdapat 4 kategori tahap pendidikan responden iaitu SPM, STPM, ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana. Okey, kebanyakan responden adalah berkelulusan ijazah sarjana muda sebanyak 79 orang, diikuti ijazah sarjana 13 orang, STPM sebanyak 8 orang dan SPM sebanyak 2 orang. Bagi aspek status perkahwinan, terdapat 3 kategori iaitu berkahwin, balu, bagi kategori bujang, berkahwin, duda dan janda. Daripada data yang diperolehi, didapati kebanyakan responden sudah berkahwin sebanyak 92 orang, diikuti bujang 6 orang, manakala selebihnya adalah responden yang berstatus duda dan janda sebanyak 4 orang.
Okey, manakala daripada segi tempoh perkhidmatan responden, okey, sebahagian besar responden berkhidmat lebih daripada 20 tahun iaitu sebanyak 56 orang, diikuti responden yang berkhidmat sekitar 11 hingga 19 tahun sebanyak 32 orang dan tempoh berkhidmat kurang daripada 10 tahun adalah sebanyak 14 orang. Okey, seterusnya, ini merupakan interpretasi scoring kepimpinan. Okey, skor boleh dilihat melalui jadual ini. Okey, di mana boleh lihat skor min yang terdiri daripada tahap sangat rendah, rendah, sederhana, tinggi dan sangat tinggi. Okay, saya teruskan dengan analisis deskriptif gaya kepimpinan yang terdiri daripada gaya transformasional, gaya transaksional dan gaya laissez-faire. Okay, gaya kepimpinan ini boleh dilihat melalui hasil kajian deskriptif bagi ketiga-tiga jenis gaya kepimpinan ini. Okay, diuji ke atas 102 orang responden. Okay, daripada jumlah tersebut, hasil analisis gaya kepimpinan transformasional ialah nilai min 4.08, manakala gaya transaksional 3.71. Okay, dan gaya kepimpinan laissez-faire juga sebanyak 3.71. Hasil analisis yang menunjukkan di antara ketiga-tiga gaya kepimpinan yang diamalkan, responden memberi maklum malas iaitu gaya kepimpinan transformasional berada pada tahap paling tinggi dengan nilai min 4.08 berbanding gaya kepimpinan yang lain. Walau bagaimanapun, bagi kajian yang dijalankan oleh Donald Barnett 2017 yang menunjukkan ketiga gaya kepimpinan transformasional, transaksional dan laissez-faire masing-masing berada pada tahap sederhana iaitu kepimpinan transaksional menurut kajian Donald 2.87, diikuti transformasional 2.85 dan kepimpinan laissez-faire 2.79. Hasil kajian yang dipulai ini menunjukkan bahawa kepimpinan tertinggi di peringkat sekolah sekitar Pulau Pinang mengamalkan ketiga-tiga gaya kepimpinan pada tahap yang tinggi kesemuanya. Okay, peringkat pengurusan tertinggi sekolah berupaya mempelbagaikan amalan gaya kepimpinan dari segi keupayaan mereka membezakan situasi ketika memimpin. Okay, dan seterusnya, ini merupakan analisis deskriptif kepuasan kerja. Okay, kita boleh tengok hasil analisis daripada dapatan kajian menunjukkan bahawa kepuasan kerja berada pada tahap yang tinggi. Sebanyak 10 item yang diajukan kepada 102 orang responden bagi mengukur kepuasan kerja ini. Daripada jumlah tersebut, hasil analisis kepuasan kerja guru ialah dengan nilai min 4.04. Ini menunjukkan bahawa responden memberi maklum balas yang positif terhadap tahap kepuasan kerja masing-masing. Dapatan kajian yang diperoleh selari dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh Muhammad Khairi dan BT Salwana 2020 dengan nilai min yang diperolehi 4.06 dan kajian To Zing Yuan dan BT Salwana 2021 dengan nilai min 4.19. Kepuasan kerja yang berterusan akan mendorong guru-guru begitu komited dalam melaksanakan tugas. Hal ini akan menjadikan organisasi lebih kuat bagi mencapai kecemerlangan. Okey. Ini merupakan kesimpulan daripada kajian ini. Hasil kajian ini dapat memberikan maklum balas berkaitan tahap gaya kepimpinan peringkat pengurusan tertinggi sekolah dan tahap kepuasan kerja guru-guru di sekitar Pulau Pinang. Dapatan menunjukkan ketiga-tiga jenis gaya kepimpinan seperti transformasi, transaksi dan laissez-faire dan kepuasan kerja adalah tinggi. Walaupun pandemik COVID-19 dilihat memberi beban kepada guru-guru mengadakan sesi pengajaran secara atas talian, namun sebenarnya tahap kepuasan kerja guru masih lagi berada pada tahap yang tinggi. Kajian ini hanya dilaksanakan di sekolah-sekolah rendah sekitar Pulau Pinang sahaja dan dicadangkan pada masa akan datang
dibuat perbandingan antara jenis sekolah yang berlainan supaya satu gambaran yang lebih terperinci dapat dikenal pasti melalui tahap gaya kepimpinan dan tahap kepuasan kerja guru. Selain itu juga dicadangkan pada kajian akan datang dengan menggunakan kaedah kualitatif bagi melihat dapatan yang lebih mendalam dari kaedah yang berbeza. Okay, itu sahaja berkaitan dengan tangan mengenai kajian saya. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.